Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Haji Abdul Hadi Awang Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mendalami ilmu agama Allah khususnya dalam bidang sirah yang kita akan baca pada malam ni. Maka harap-harapnya pengajian kita ini akan menambahkan keimanan kita dan mahabbah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan asbab itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi tengok gayanya semua ada kitab ni. Jadi kitab yang kita nak baca ni, nama kitab dia Fiqh Al-Harakah dari Sirah Nabawiyah. Jadi ini adalah kitab sirah. Sirah ni ambil daripada perkataan sairu atau sir. Sairu tu maksudnya jalan. Jadi sirah Nabawiyah ni maknanya perjalanan ataupun susun alur bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan baginda. Dan ini juga termasuk di dalam salah satu fiqh. Fiqh ni dia ada banyak fiqh. Nah, dia ada fiqh muamalat, fiqh munakahat, fiqh ibadat. Dan jadi ini dipanggil salah satu fiqh, iaitu fiqh al-harakah. Apa makna al-harakah? Harakah, harafka, asal kataan harakah. Harakah tu maknanya bergerak, gerakan. Jadi fiqh al-harakah, fiqh tu maknanya kefahaman. Kefahaman dalam pergerakan ataupun menggerakkan akan Islam.
Jadi Islam ni dia tak statik, dia bergerak. Kalau Islam ni tak ada harakahnya, maka kita orang Melayu hari ni takkan Islam kita. Kalau ikut sejarah nenek moyang kita dulu-dulu Hindu, lepas tu kita ada kesamaan sedikit adat-adat yang tinggalan-tinggalan tu masih lagi ada sikit-sikit cara-cara Hindu, kan? Tapi selagi mana apa adat yang tidak melanggar syarak, maka tidak jadi masalah. Tapi nak ceritanya, kerana ada harakah Islamiah lah, maka Islam sampai ke tanah air kita. Seperti mana hari ini kita menyambut 31 Ogos sempena kemerdekaan. Jangan kita hanya melaung merdeka tanpa kita memahami akan sejarah. Kerana merdeka itu sendiri adalah berkait rapat dengan soal agama kita, soal Islam. Sebab itulah semasa pengisytiharaan di Bandar Hilir Melaka tu, dilaungkan merdeka 7 kali, siap dengan ada azan berkumandang, siap dengan ada bacaan doa. Benar, maknanya kemerdekaan itu atas jalan agama, kan? Cuma pelik zaman hari ni, sambut merdeka dengan menyanyi. Mana ambil belajar menyanyi? Ulama dulu tak buat menyanyi sambut merdeka. Nak sambut merdeka dengan laungan azan, menandakan kita bebas daripada cengkaman kekafiran, duduk di bawah cengkaman Allah yang Maha Besar. Tu. Yang dikarang oleh kitab ini adalah, ditulis itu Haji Abdul Hadi Awang. Siapa dia ni? Dia hidup lagi, iaitu Tuan Guru lah, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia karang kitab ni. Jadi kitab ni bukan kitab PAS. Dia kata ni, ini kitab PAS ni. Tak, ni kitab agama. Ya, nama pengarang dia Presiden Parti pun tak, tapi yang kita nak ambil ialah ilmiah, ilmunya. Tak kira lah siapa-siapa pun, inilah ilmu agama. Tapi kira hebat agaklah Presiden Parti boleh buat karang kitab, kan? Orang politik gak, tapi ilmiah, ada ilmu dan boleh tulis kitab pula. Mana nak cari Presiden Parti gitu. Kan? Baik. Itu dah cerita dah lebih kurang tentang tajuk kitab ni dan juga apa kepentingan mengaji ilmu sirah. Kemudian kita nak masuk muka surat 1. Sebab memandangkan semua dah ada kitab, boleh tengoklah muka surat. Muka surat 1, Muqaddimah. Kita ni dah lah kuliah ni jarang-jarang kena pula PKP, kan? Kuliah dah 31 hari bulan, 31 ni jarang-jarang ada. Jadi mungkinlah payahlah, lambat nak habis. Dia ada 2 jilid sebenarnya. Ini baru jilid pertama. Jilid pertama pun tebal. Baik. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin wa ba'. Ini kata-kata aluan lah. Ucapan pertama dengan didahului ucapan basmalah, dengan menyebut nama Allah. Buat apa pun mulakan dengan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Apa-apa perkara kalau kita buat perkara kebaikan lah, perkara yang jahat tak termasuk dengan baca bismillah. Perkara kebaikan kalau kita buat dia tak baca bismillah, fahuwa akhta, kata Nabi. Maknanya terputus. Apa yang putus? Berkatnya putus. Jadi benda tu jadi tapi tak ada berkat. Lepas tu tanya pula, dah apa pentingnya berkat, Ustaz? Berkat ni ziyadatul khair. Apa maksud ziyadatul khair? Bertambah-tambah kebaikan. Itulah tanda berkat. Mana kebaikan kita akan bertambah. Contoh, nak tahulah apa nama derma kita tu berkat ke tak? Derma ni benda baik dah, tapi kadang-kadang boleh jadi tak berkat. Sebab apa? Sebab derma nak tunjuk kat orang yang dia ni penderma. Kalau dermanya berkat, dia tak statik gitu je, malah jumlah dermanya akan meningkat. Dulu mungkinlah derma RM1, lah ni dah naik dah RM5, kan? Lama-lama naik RM10.
Ni dah dulu, kini dan selamanya RM1 tu. Kan? Kereta berkali tukar dah. Jawatan berkali naik pangkat dah. Tak, tapi derma RM1 tu, tu nama kurang berkat dah tu. Ada masalah dah tu. Nah. Sebab makna berkat ziyadatul khair, kebaikan akan bertambah. Nah. Kita punya kehidupan bertambah tak kebaikan dia? Semayang sunat kita bertambah tak? Ke main kot dulu macam tu gak? Kan? Main semayang fardu gitu je. Nak tambahlah dengan semayang sunat rawatib, tambah dengan duha, tambah dengan tahajud. Bila ada bertambah kebaikan, maknanya hidup itulah tanda hidup ada berkat. Itu maksud dia. Jadi macam mana salah satu cara nak bagi hidup kita ada berkat? Buat apa pun baca bismillah. Tapi maksud apa pun situ ialah perkara kebaikan, zibalin. Perkara yang jahat, yang tak masuk dalam kebaikan, tak boleh baca bismillah. Minum arak baca bismillah, tak boleh. Ya, tikar nombor ekor nak bagi kena bismillah. Tak boleh. Nampak? Tu bengong namanya. Kan? Tak boleh. Perkara kebaikan, nak naik motor pergi surau, baca bismillah. Nak start motor tu, kita bila tak boleh start baru nak baca. Dia start tak boleh, kawan dia kata cuba baca bismillah. Baca bismillah boleh. Memanglah tak apalah. Tapi kenapa tunggu tak boleh baru nak baca bismillah? Masa boleh lagi lah baca bismillah. Kita gitulah, bila dah susah baru nak cari Allah, bila payah baru nak sebut nama Allah. Masa senang tak sebut, kan? Macam lah ni, tengah elok sihat, tak ada apa-apa, rumah semua okey, payah nak datang surau semayang jemaah. Tapi Allah bagi banjir sekali rumah. Macam tidur mana malam tu? Tidur surau baru nak datang surau. Ni kata kadang penyakit manusia sombong. Tapi nikmat Allah nak ambil semua. Tak cukup-cukup. Kan? Jadi kita jangan jadi macam itulah. Jadi pengajaran dia, kita buatlah apa pun perkara-perkara kebaikan, mulakanlah dengan baca bismillah. Seperti mana pengajian kita malam ni, baca kitab, mulakan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disusuli dengan ucapan hamdalah dipanggil. Apa ucapan hamdalah? Yakni alhamdulillah, ucap syukur. Maknanya biasakan macam tu hidup kita ni. Mula dengan bismillah, kemudian baca alhamdulillah. Buat gitu. Dan satu lagi, kita kongsilah amalan yang saya dapat pada Tok Guru. Dia kata kalau kita nak meninggalkan satu-satu perkara maksiat, tak kiralah suka tengok gambar perempuan bukan-bukan ke apa ke, ataupun apa-apa perkara-perkara yang tak elok, tapi kadang-kadang payah nak buat ataupun payah nak tinggal, kan? Antara amalan yang diberi pesan oleh ahli-ahli ulama ni, dia kata kalau nak makan, nak minum, baca bismillah, baca alhamdulillah. Cara dia begini, sebelum nak minum tu baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita minum seteguk. Lepas cabut cawan dari mulut tu, keluarkan tu, sebut alhamdulillah. Lepas tu setiap kali nak teguk sekali lagi, bismillah. Lepas alhamdulillah. Seduk ni bismillah. Lepas alhamdulillah. Kalau makan nasi pun macam tu juga. Nak suap tu masuk bismillah. Lepas alhamdulillah. Kunyahlah dulu, janganlah tak kunyah. Kan? Kunyah dah teruk masuk dalam perut, alhamdulillah. Nak suapan kedua, bismillah lagi. InsyaAllah siapa yang amal benda ni, InsyaAllah Allah akan letakkan dalam hati dia jijik ataupun tak suka kepada perkara maksiat. Maksiat tu sendiri jadi macam jadi tak sedap. Jadi jelek, jadi rasa tak moh. Macam tu. Contoh kalau nak, ataupun kalau bukan benda maksiat besar pun, ataupun contoh nak meninggalkan rokok pun boleh tak? Tapi bukanlah masuk sepam bismillah, lepas alhamdulillah, bukan. Nampak? Makna kata kita buat amal, niat dalam hati, ya Allah, tinggalkanlah aku benda-benda tak elok, lara ke apa semua sebagainya, benda-benda rokok dan sebagainya. InsyaAllah dia jadi nanti asap rokok tu dia dah jadi tak gemar dah, bau je tak nak. Dia jadi macam tu. InsyaAllah lah, mana tahu, cubalah. Baik. Kemudian lagi kita baca seterusnya, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Diambil daripada suratul Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud laqad. Laqad sini lam tu taukid. Kalau kita mengaji ilmu alat, lam tu makna taukid. Taukid ni maksudnya sungguh-sungguh. Qad tu pun taukid lagi. Jadi kalau kita tengok pada ayat ni, 2 kali taukid Allah letak. Laqad, patut kalau letak qad saja pun boleh. Kan? Qad ka contoh. Ataupun lakana lakum satu taukid je. Tapi sini Allah letak sampai 2. Laqad kalau dalam bahasa kita boleh sebut maksudnya macam ni. Sungguh-sungguh. Macam tu. Padahal kalau sungguh sekali pun memang sungguh dah. Tapi Allah nak tekan pada ayat ni sungguh-sungguh. Macam tu. Bila sungguh-sungguh sangat, mana ni bukan main-main. Ni bukan main-main, ni bukan benda-benda biasa. Allah nak terang sini. Apa dia? Laqad kana lakum. Kana tu boleh juga kita ertikan dengan ada. Lakum, la tu maknanya bagi, kum tu kamu semua. Laqad kana lakum, sungguh-sungguh ada bagi kamu semua fi pada rasuli, yakni pesuruhlah Allah, Rasulillah. Sungguh-sungguh ada pada kamu semua ini, pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Uswah tu maksudnya contoh ikutan. Uswah ni maksud uswatun ni, Nabi pun buat dan kita boleh tiru apa Nabi buat. Itu maksud uswatun. Uswah contoh. Ada contoh ikutan. Bukannya cakap aja tapi diri dia sendiri pun tak buat. Bukan gitu. Nabi cakap dan Nabi buat, dan kita boleh ikut contoh Nabi. Ada saya dapat satu kisah daripada seorang sahabat ustaz. Dia kata dulu di tanah Arab ada satu orang syekh. Dia menikah 3 bini. Lepas tu dia tulis, dia karang kitab. Dia tulis bahagianya poligami. Dia tulis itu. Tajuk kitab dia tu. Bahagianya poligami. Dia bini 3. Tapi secara realitinya 3 bini dia tu porak-peranda keluarga dia. Gaduh habis. Nampak? Tapi tulis kitab kebahagiaan poligami. Nampak? Tulis buku bahagianya poligami, tapi dia sendiri pun gaduh. 3 bini habis bergaduh. Yang dia tidur masjid itu. Kan? Lah kali buku dia laris lah. Orang lelaki suka bukunya ni. Nak buat panduan. Jadi ada satu orang ni, dia beli buku ni. Kemudian dia baca. Asalnya dia bini seorang. Bila dia baca buku ni, semangat dia jadi. Dia kata, boleh ni. Kan? Ikut panduan dalam buku ni boleh je. Dia pun ikut. Sungguh dia kahwin 3 orang. Tapi bila dia kahwin 3 orang, memang orang cakap apa, pecah belah juga. Habis bergaduh bini-bini dia. Lah kali dia kata, kan, aku kahwin 3 orang enggak macam pengarang kitab ni. Kan? Tapi aku habis bergaduh bini, tapi pengarang kitab ni dia boleh bahagia. Nah, sebab buku dia tulis bahagianya poligami. Hebat syekh ni, dia kata. Aku nak pergi jumpa syekh pengarang kitab ni. Dia pun cari alamat kat belakang buku tu, mana syekh tu duduk. Cari jumpa. Jumpa dia kata, syekh, nak saya tertarik dengan buku syekh, saya pun beli. Akhirnya saya pun menikah sampai 3 orang. Kan? Tetapi keluarga saya 3 orang bini ni habislah bergaduh semua. Jadi saya tengok syekh ni karang kitab bahagia poligami. Syekh pun jadi bahagia. Jadi saya nak tanya, macam mana syekh buat? Saya nak belajar dengan syekh. Syekh pun pandang kanan pandang kiri. Aku pun sama, dia kata. Aku pun gaduh juga. Dah tu dalam kitab aku tulis je, dia kata. Tu kata ayat ni bukan uswatun hasanah. Ni tak boleh buat contoh ikutan, sebab dia boleh sembang je. Adapun Rasulullah, kita kena pegang kemah-kemah. Nabi bukan cakap saja, tapi Nabi buat dan jadi apa yang dia cakap. Dan kita boleh ikut Nabi. Ada pun orang lain kadang-kadang sembang je kemah, kan? Buat tak jadi. Tu. Macam orang tengok bola, duduk depan TV.
Oh, macam nak sepak je TV tu je. Dia kata, paslah tepi tu, tanduk lah, depan gol lah. Suruh dia main tengok. Nampak? Orang suruh sepak bola, dia kira sepak referee. Nampak? Dia kata, sembang depan TV memang kemas. Sembang. Suruh buat sendiri, hancur. Kan? Jadi itu orang biasa. Adapun Rasulullah bukan begitu. Rasulullah cakap dan dia cakap, dia buat dan buat dia jadi. Tu maksud uswah tu. Jadi sungguh-sungguh pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang kamu boleh ikut. Contoh ikutan apa? Hasanatun, yakni maknanya contoh ikutan bukan setakat baik, terbaik. Berarti kita kena pegang modal insan ataupun role model yang paling hebat, paling terbaik ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Bila sebut pemimpin, Nabi kata aku pemimpin anak Adam. Apa maksud anak Adam? Semua manusia ni pemimpin dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nabi-nabi lain, termasuk rasul-rasul lain. Nabi Adam ke Nabi Ibrahim ke Nabi Musa ke Nabi Isa duk bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad atas sekali. Kemudian Nabi kata wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru, dan akulah orang yang mula-mula akan bangkit daripada kubur. Waktu tu semua terbaring lagi dalam kubur ataupun mati, ditiup sangkakala semua mati. Tak kira siapa pun. Kemudian bila bangkit balik, Nabi bangkit dulu. Nabi orang pertama bangkit. Dana menteri mana pun tak bangkit lagi waktu tu, tak kira siapalah. Kan? Tak kira siapa pun tak bangkit lagi. Hebat macam mana pun atas muka bumi tak bangkit lagi. Nabi bangkit. Tu nak cerita Nabi. Supaya biar kita nampak Nabi ni hebat. Nabi ya memang manusia, tapi manusia luar biasa. Jangan pegang Nabi manusia macam kita juga. Kita manusia biasa. Ini sampai kata Nabi pelarian, apa cerita? Inilah bila fahaman tak ada ilmu agama, cakap ikut suka, cakap ikut hawa nafsu. Tidak bersandarkan kepada ilmu. Biadab dengan Rasulullah. Contohlah kita. Gamak ke kita nak kata Sultan Perak pun pelarian tak? Gamak. Berani nak cakap itu. Sultan pun kita takut, ni Rasulullah. Kan? Tapi bila orang tak ada ilmu agama, tak ada kefahaman yang jelas, inilah akibat dia. Akhirnya dia biadab dengan Nabi. Agak-agaklah bila cakap gitu pada Nabi, biadab dengan Nabi, sok di padang mahsyar, layak tak layak nak ambil syafaat Nabi. Gitu je. Kan? Aduh. Siapa sokong dia, fikir-fikirlah. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Dan lagi kesepakatan ulama mengatakan bahawa siapa yang berkata dalam mulutnya dia berkata ada manusia yang lebih hebat daripada Muhammad bin Abdullah, yakni Nabi kita, maka orang tu boleh jadi kafir. Boleh jadi kafir. Kita kena kata, kita kena pegang dalam etikad, dalam hati kita, orang manusia yang paling hebat iaitulah Muhammad bin Abdullah, Nabi kita. Bukan setakat manusia, makhluk yang paling hebat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, ada perbicaraan tentang Nur Muhammad. Yang ni puak Wahabi marah sangat ni. Nur Muhammad. Semua makhluk ini tercipta daripada Nur Muhammad. Pertama sekali yang dicipta Allah ialah Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad lah dijadikan syurga, neraka dan sebagainya. Makna kata, kerana ada dalam hadis menyebut bahawa Muhammad itu adalah permulaan penciptaan dan pengakhiran kejadian. Maksud permulaan penciptaan, nurnya, Nur Muhammad. Pengakhiran kejadian, dilahirkan ke bumi orang yang paling last dari segi Nabi. Nabi yang terakhir. Jadi kita kena pandang Nabi ni, Nabi Muhammad bukan biasa-biasa punya orang, bukan Muhammad biasa. Ini Muhammad Rasulullah, kan? Dan namanya tercatat di dalam syurga bersebelahan dengan nama Allah. Kisahnya Nabi Adam setelah dikeluarkan, jangan kita sebut halau, tak baik. Kita kena beradab dengan Nabi-Nabi. Dengan YB pun kita beradab, apatah lagi Nabi.
Jadi kita jangan cakap Nabi Adam kena halau. Kita kata Nabi Adam dikeluarkan Allah daripada syurga turun ke bumi. Jadi Nabi Adam pun menangis minta ampun kepada Allah. Akhirnya Nabi Adam berdoa dengan menyebut nama Muhammad. Nabi Adam kata, ya Allah, dengan berkat Muhammad, ampunkanlah dosaku. Maka Allah kata, aku ampunkan, cuma aku nak tanya, mana kamu tahu tentang Muhammad? Kata Nabi Adam, kerana sewaktu aku duduk di dalam syurga, aku nampak nama Muhammad itu bersebelahan dengan namamu. Maka mestilah Muhammad ni bukan calang-calang. Ini adalah kekasihmu. Sebab itulah engkau letak namanya sebelah namamu. Kata Allah, ya memang benar. Dia akan lahir daripada zuriat kamu. Dan dia adalah kekasih aku. Pada waktu tu Nabi Muhammad tak lahir lagi, tapi sudah menjadi kekasih Allah. Sebab itulah kata ulama, Nabi Muhammad waktu masih Isra' wal Mi'raj, Nabi Muhammad diberi gelaran oleh Allah Habibullah. Berbeza dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberi gelaran Khalilullah. Maka ulama membincangkan masalah ni. Khalilullah dengan Habibullah, tinggi Habibullah lagi. Maknanya Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Sebab itulah Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan penghulu segala Rasul. Lagi dalam banyak bukti kita boleh buktikan. Dalam cerita Isra' wal Mi'raj, bila Nabi sampai dah dekat Masjidil Aqsa, diikatnya burak nak semayang dalam Masjidil Aqsa. Dalam masjid waktu tu semua Nabi ada. Bilangan keseluruhan Nabi 124,000 orang. Bilangan keseluruhan Rasul 313 berdasarkan hadis. Jadi penuh dalam masjid tu semua Nabi-Nabi. Yang 25 yang kita tahu tu, itu yang tertulis dalam Quran. Selebihnya ramai lagi yang nama mungkin kita tak pernah dengar. Ramai Nabi penuh dalam masjid. Akhirnya berdiri nak semayang jemaah. Berbarislah mengikut saf setiap Nabi. Imam tak ada lagi. Datang malaikat Jibril kamat. Bila kamat, mestilah ada seorang ke naik ke depan jadi imam. Persoalan ni siapa yang nak naik? Sebab ni semua Nabi ni. Macam kita kak, walaupun kita memang dah jadi imam surau ni, dah jadi biasa dah imam surau ni, tiba-tiba surau ni panggil 100 orang ulama. Ada perhimpunan ulama di surau, 100 orang ulama daripada Sudan, daripada Yaman, daripada Afghanistan, daripada Arab Saudi, daripada Iraq, macam-macam. Bukan setakat main Bukit Jana je. Ini main jauh-jauh punya negara punya. Serban besar-besar kuali serban. Hebat. Datang main pegang tasbih. Subhanallah. Baris kat saf pertama. Walaupun kita memang imam surau ni, gamak ke kita nak keluar ke depan? Tak berani dah kita doa. Takkan nak keluar ni ulama Melaka semua ni. Saf pertama, saf 2, saf 3 sampai saf ke-5 semua tok guru Melaka. Hebat-hebat lah tu. Takkan kita nak keluar ke depan walaupun memang kita imam surau ni. Segan agak kita. Begitu jugalah suasana masa tu. Semua Nabi. Jadi mana satu Nabi nak keluar ke depan? Masing-masing segan juga sebab sama-sama Nabi. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam, pegang tangan Nabi kita Nabi Muhammad, ditarik ke hadapan. Dilantiknya Nabi Muhammad sebagai imam kepada seluruh Nabi-Nabi yang lain. Seluruh Nabi-Nabi yang lain semayang di belakang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya biar kita nampak tujuan anak cerita semua ni, biar kita nampak siapa Muhammad bin Abdullah tu. Siapa Nabi kita tu. Bukan orang biasa-biasa. Kita kena pandang dia. Sebab dia adalah uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Jadi kenalah i'tiqad dalam hati kita, pegangan kata-kata kita, tidak ada manusia yang paling hebat di atas muka bumi ni melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab Donald Trump mampu. Jawab siapa-siapa nama selain daripada nama Muhammad, habis. Begitu jugalah kalau ditanya bangunan apa paling hebat, kena jawab bangunan Mekah ataupun Kaabah ataupun Masjid Nabawi ataupun Masjidil Aqsa dan kemudian masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Kita pergi jawab, kalau ditanya bangunan apa paling hebat, kita jawab KLCC, ulama jawab boleh rosak akidah. Walaupun masjid rumah Allah tu tiangnya sengit, tapi kita kena pegang ini rumah Allah. Maka ini tempat paling mulia sekali. Mulia tak mulia macam mana? Masuk masjid boleh pahala. Duduk saja i'tikaf boleh pahala. Mana tempat duduk saja boleh pahala.
Duduk dalam parlimen belum tentu boleh pahala. Nak? Duduk dalam Tesco, biar sejuk pun, tapi belum tentu boleh pahala. Duduk masjid, biar panas, kipas tak jalan, duduk dalam masjid, boleh pahala. Jadi biar nampak segala yang berkait dengan Islam itu mulia. Jangan kita banding-bandingkan dengan yang lain. Dari segi keduniaan dan tak apilah. Tapi ni nak cerita bahagian soal-soal keakhiratannya, hasilnya. Biar nampak yang berkait dengan Islam tu terbaik. Contoh juga kalau orang tanyalah, dalam banyak-banyak sekolah lah, sekolah apa paling hebat? Nak jawab apa? Mesti kita kena jawab sekolah hafal Quran, sekolah tahfiz, atau sekolah pondok. Jangan jawab MRSM. Nah, MRSM hafal benda, hafal sains. No, budak tahfiz hafal benda. Ayat Allah, firman Allah. Manakah ayat perkataan yang paling hebat jika dibanding perkataan Allah dengan perkataan manusia? Perkataan Allah lah. Ini firman Allah. Firman Allah budak boleh hafal, masuk dalam kepala. Tapi kita tak nampak macam tu. Yang kita nampak MRSM hebat. Sebab apa kita nampak hebat? Sebab hati kita lekat dengan dunia. Kita nampak bila ngaji MRSM, esok budak ni besar, gaji besar lah, pangkat besar, jatah besar. Kalau mengaji tahfiz nak kerja apa? Aduh. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, zaman dia dulu, lama dah dia ni, tak ada dah 100 tahun lebih. Dia kata di zaman dia orang tanya, nak budak tahfiz ni dah besar nanti nak makan apa? Orang tanya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kata budak tahfiz besar nanti makan buah-buahan dalam syurga. Dia perli balik kan. Sebab orang tanya nak makan apa? Nak makan apa? Kan? Syekh Abdul Qadir jawab kemah lah tu. Kalau anak orang tanya, nak makan nasi lah, bodoh takkan makan skru. Nampak? Ada pula awak tanya ni, tanya ni sebab apa? Memperlekehkan institusi agama. Sebab apa? Sebab kita meletakkan Islam di bawah tapak kaki. Tapi pandai, macam saya sebut tadi lah, bila susah cari siapa? Cari Islam, cari Allah. Macam tadi lah, rumah tengah sedap, aircon dalam rumah apa semua elok, tak datang surau masjid. Bila rumah banjir, rumah kena bakar, barulah datang jumpa pengusi surau. Boleh tak nak tumpang tidur sini? Rumah saya dah habis dah kena bakar. Pengusi pun patutlah jawab gini, nasib baik Allah bakar rumah. Kalau Allah bakar dengan kamu-kamu, jadi kita jangan sombong dengan agama, jangan sombong dengan Allah. Kalau pejabat 4 kilo boleh sampai, takkan surau masjid 4 langkah daripada rumah tak boleh sampai. Kalau tak boleh nak 5 waktu, kurang-kurang maghrib isyak pun jadilah. Maghrib isyak subuh, ini satu waktu pun tak nampak. Yang nampak time Jumaat aja. Itu pun hujung sekali lah. Tok Khatib dah turun daripada mimbar baru sampai. Tapi doa kan main tinggi angkat ni. Allah murahkanlah rezeki mana nak datang kalau macam tu. Cita-cita semua nak masuk syurga kan. Tetapi adakah jalan kita jalan mengarah kepada syurga? Allah kata fa amma man taqulat mawazinuh. Kan? Dan sesiapa yang berat timbangannya fahuwa insyatir radiyah, maka dia akan dapat kehidupan yang senang lenang. Wa amma man khafat mawazinuh, dan sesiapa yang ringan amalan baiknya fa ummuhu hawiyah, kata Allah, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Apa makna hawiyah? Hawiyah ni salah satu nama neraka. Kalau kurang amal baiknya, duduk dalam neraka lah tempatnya. Itu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Liman tu maknanya bagi. Li itu bagi, man tu siapa? Bagi siapa atau bagi orang yang kana ada padanya yarju harapan, mengharap Allah. Bagi orang yang mengharap kepada Allah. Apa maksud sini? Maknanya kamu meletakkan harapan, biarlah harapan tu pada Allah, bukan pada makhluk. Ini harapan kita tak habis-habis dengan makhluk. Harapan Allah last sekali. Contoh macam sakit tadi lah kan? Bila Allah uji dia dengan penyakit, sebenarnya penyakit ni bukan satu isu besar. Baik COVID-19 ni pun bukan satu isu besar. Penyakit ni siapa cipta?
Allah cipta. Yang boleh ambil balik siapa? Allah juga. Bagi Allah tak ada masalah penyakit ni. Dia yang letak, dia yang ambil. Tak ada masalah bagi dia. Cuma Allah nguji kita. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Dia nak uji. Bila aku bagi sakit gini, mu cari siapa? Tu Allah nak tengok tu. Bila aku bagi sakit je ni, mu cari siapa? Kita bukan kena COVID pun, kena penyakit-penyakit biasa itulah, kencing manis apa semua. Bila kena penyakit ni, pertama sekali kita cari siapa? Kita akan cari doktor. Bukan salah, tapi kenapa doktor pilihan pertama? Kenapa bukan Allah? Doktor dulu cari. Habis hospital dah pergi, hospital kerajaan, hospital swasta, habis puluhan ribu dah. Operate sana, operate sini, tak jadi apa tak. Macam-macam ubat dah masuk, kan? Macam-macam color ubat masuk dah, tak jadi apa tak. Dah kali bila tak jadi dah, doktor kata pun kami ni habis ikhtiar dah ni cik, kan? Last kali nak buat macam mana? Pergi jumpa Tok Bomoh pula. Konon-konon buat perubatan tradisional. Pergi jumpa Tok Bomoh pula. 14 negeri dalam Malaysia, 14 bomoh pergi jadi. Habis pusing satu Malaysia. Ni belah Perak, orang kata kat Kelantan ada tak? Pergi Kelantan. Orang kata Pahang ada tak? Pergi Pahang. Sampai Sabah, Sarawak pergi. Lah kali bomoh siam, tak jadi tak? Bila tak jadi juga, ubat doktor tak jadi, ubat bomoh tak jadi, last kali dia pergi mana? Dia pergi ni surau, apa nama surau ni? Nurul Hidayah. Pergi surau Nurul Hidayah, cari siapa? Cari Tok Imam. Dia kata, Imam, pas habis mayang isyak lagi, boleh tak buat solat hajat? Saya ni sakit lama lah, dekat 5 tahun dah, tak sembuh-sembuh. Habis ikhtiar dah, jumpa doktor, jumpa Tok Bomoh, tak jadi juga. Jadilah kali minta Tok Imam lah buat solat hajat. Adalah saya bagi makan sikit pisang kat belakang. Nampak? Kalau nasi ayam boleh tahan kira, kan? Lah kali minta Tok Imam buat solat hajat. Sebab apa? Lah kali baru minta tolong Allah. Tu. Kita malam ni kita muhasabah, renung diri kita masing-masing. Kalau macam itulah sikap kita tuan-tuan, pintu syurga mana nak buka untuk kita? Tanyalah diri kita masing-masing. Kalau macam tu kita letak Islam, kalau macam itulah kita letak Allah dan Rasul kita pilihan terakhir, kan? Macam sekolah Kalau anak kita pandai, nak hantar ke tahfiz? Jangan nak hantar pondok kot. Ini 20A ni, hantar mana? College hantar MRSM ni budak pandai ni. Besok besar boleh jadi saintis. Mana yang hantar tahfiz? Yang 20E. Nampak? Budak ni tak boleh pergi dah. Orang lain report card tulis pen hitam, dia report card tulis pen merah. Kata tak jadi dah ni. Anda tahfiz. Saya pengalaman, saya Tok Guru Siddiq Noh buka sekolah tu, saya bahagian pendaftaran pelajar. Rata-rata lah, saya boleh kata hampir 80% memang pelajar yang akademiknya rendah dan bermasalah, barulah diletak ke sekolah tahfiz. Last kali budak tu tak boleh hafal benda dunia, baru nak letak hafal ayat Allah. Saya tanya soalan mudah kat tuan-tuan semua. Kau hajar tak kau hajar hamba jenis begini? Kau hajar tak? Kau hajar. Rezeki Allah nak ambil, nikmat Allah nak ambil. Kalau nikmat tak ada sikit, nak bising. Dia tanam pokok, orang lain pokok rambutan berbuah, pokok dia tak buah. Apalah pokok aku ni tak buah? Bising, marah, Allah tak bagi nikmat, tak bagi rezeki. Dah mu tu macam mana hubungan dengan Allah? Mana mu letak Allah? Kan? Junjung atas kepala atau letak bawah kaki? Mana kita letak Islam ni? Lepas tu saya suka baca dalam kitab Hidayatus Sibyan karangan Tuan Husin Kedah. Bila dia menakrifkan makna Islam, dia kata Islam ialah menjunjung perintah Allah dan perintah Rasulullah. Yang saya suka tu sebab Syekh pengarang kitab guna perkataan junjung. Kenapa dia guna perkataan junjung? Padahal dia boleh guna perkataan membawa perintah Allah atau membawa kepada perintah Rasul. Junjung dengan bawa tak sama. Bawa ni macam gini, pegang gini, ini bawa. Tapi makna junjung dalam bahasa kita orang Melayu, junjung tu diletak di atas kepala, tu panggil junjung. Jadi Syekh bila Syekh menggunakan perkataan junjung, apa yang Syekh nak maksudkan daripada murad perkataan ayat kitab dia, nak mengatakan bahawa Islam tu, perintah Allah dan perintah Rasul, kamu kena letak lebih tinggi daripada kepalamu sendiri.
Kenapa dia masukkan kepala? Kerana dalam seluruh anggota badan kita, anggota yang paling tinggi ataupun yang paling kena jaga ialah kepala. Anggota badan lain kalau putus hidup lagi. Betul tak? Tangan putus hidup lagi, kaki putus hidup lagi. Saya kata separuh badan ni, perut tinggal separuh, hidup lagi. Ada kawan tunjuk video kat saya, dia bawa motor kena lenyek dengan lori, pusat ke bawah ni hancur habis, tapi pusat ke atas ada lagi, hidup tu. Minta okok pula sebatang. Hidup lagi, elok lagi. Tapi kalau kepala putus hidup lagi tak? Tak hidup dah, mati. Mana ada kata, ustaz dia hidup lagi, ustaz dia cuma tak ada kepala je. Mana orang tak ada kepala mati Mana lah tak ada kepala hidup lagi, mati. Jadi maknanya kepala ni ibarat nyawa. Maknanya kepala ni lah benda paling penting. Tiba-tiba Syekh kata Islam tu kamu junjung, makna letak lebih tinggi pada kepala. Maknanya Allah, Rasul dan agama ini lebih tinggi nilainya daripada nyawamu sendiri. Itu maksud dia. Nah, ayat ni yang sahabat faham. Ni yang sahabat sanggup mati kerana Islam dalam perang. Tak takut sikit. Dalam soal mempertahankan bendera panji-panji Rasulullah, nak putus tangan kanan dipegang dengan tangan kiri, putus tangan kiri dikepit, putus kaki. Nah, tak kisah tangan dia putus, janji agamanya terjaga. Sebab apa? Sebab dia meletakkan Allah dan Rasul lebih tinggi daripada nilai dirinya sendiri. Dan ada kata ulama, darah kita orang Islam murah kepada agama, murah pada Allah. Maksudnya darah kita biar mudah menitis untuk agama. Maknanya kita tak kisah kalau darah kita mengalir untuk jalan agama. Tapi kalau untuk dunia jangan. Maknanya untuk agama sanggup bermati-matian. Sebab inilah yang disebut sebagai kana yarjullah, orang yang mengharap pada Allah. Dia tak ada harapan pada dunia. Yang dia harap ialah Allah. Dia lawan dia begitulah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, musuh kita 4. Yang pertama iblis, yang kedua nafsu, yang ketiga dunia, yang keempat manusia yang jahat. Dua yang pertama kita sebut tadi, iblis dengan nafsu ni, kata guru kami dia panggil Pak Su dengan Pak Leh. Nafsu tu Pak Su, iblis tu Pak Leh ni. Pak Su Pak Leh ni dia kata tak nampak. Musuh ni kita tak nampak, dia duduk alam gaib. Mana nampak iblis tu tak? Nafsu pun kita tak nampak, cuma kita belajar dengar gitulah. Ustaz-ustaz ngajar nafsu, iblis, tapi tak nampak. Tapi musuh lagi dua ni nampak. Apa dia? Dunia dengan manusia yang jahat. Maksud manusia jahat ni manusia yang menghentam agama Islam, sama ada orang munafik ataupun orang kafir harbi. Manusia yang jahat lawan Islam, ni manusia jahat. Satu lagi dunia. Jadi kata ulama, bagaimana kamu nak lawan musuh yang kamu tak nampak, kalau musuh yang nampak pun kamu tak boleh lawan? Musuh tak nampak, nafsu iblis, kita nak lawan tapi tak nampak. Sedang musuh yang terang-terang depan mata kita pun kita tak lawan, macam mana nak lawan musuh tak nampak? Manusia yang jahat hentam agama pun kita diam, tak lawan, tak pertahan Islam. Tiba-tiba nak lawan iblis, nak lawan nafsu. Macam mana? Orang hina Nabi kita, kita buat apa? Orang hina agama kita, kita buat apa? Orang hina hukum Allah, kita buat apa? Kita diam gitu. Lepas tu nak lawan iblis nafsu macam mana? Ni manusia depan mata, manusia jahat, lawan agama kita pun kita diam, tak lawan. Macam mana nak lawan musuh yang tak nampak di depan mata? Ibarat gitulah kata ulama. Dan satu lagi, musuh yang nampak depan mata dunia. Orang kalau berhajat kepada Allah macam ni, liman kana yarjullah, orang yang berharap kepada Allah, dia tak harap pada dunia. Jadi macam mana kita nak meletakkan diri kita ni sebagai orang yang berharap pada Allah, buang harapan kita pada makhluk, buang harapan kita pada dunia. Kita ni banyak harap dengan dunia. Macam kita buka, contoh apa, macam kalau kita buka wallet kita tengok ada RM2 atau ada RM1, muka kita macam mana? Cor muka, ketat muka. Dah sebab RM1. Cuba dalam tu buka-buka 200. Senyum tak? Senyum. Sebab apa? Sebab kita bergantung. Kita duk fikir, nak ada RM1, RM2 mampu aku. Ada 200, oh okey, ni senang. Siapa kata senang?
Kan? Walaupun ada 2 juta sekalipun, tapi kalau Allah buat mati, senang ke mana? Lepas tu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, dia kata harta adalah serendah-rendah rezeki. Harta yang kita milik ni serendah-rendah rezeki. Adapun sihat adalah setinggi-tinggi rezeki. Kesihatan setinggi-tinggi rezeki. Kenapa dia kata begitu? Saya buat contoh. Kalau ada datuk orang kaya, kaya, rumah banglo 4 tingkat, tu yang di di Bukit Jana. Di Bukit Jalil tak tahu pula. Banyak ada rumah. Kan? Orang kaya, kereta bersepah-sepah kereta. Kereta dia dah macam kedai jual kereta, banyak sangat kereta. Nak hebat orang kaya. Tapi bila Allah bagi dia sakit macam dia duduk dalam kereta mewah dia ke duduk kat atas katil hospital? Kereta Velfire patut sakit baring dalam Velfire lah. Tak, kena baring atas katil hospital. Duduk atas tu katil putih. Cuma katil dia canggih lah sikit sebab dia orang kaya, duduk main tekan tit orang gitu. Kalau jenis kita orang biasa ni duduk main pulah cabut. Tu gitu orang biasa. Dia orang kaya main tekan-tekan lah. Nak tekan-tekan pun sakit juga mu duduk atas tu. Lah kali datang datin, doktor panggil. Doktor pun cerita, datin ni, datuk ni sakit ni. Orang kaya sakit. Jadi datuk dia kena jaga makan lah lepas ni ya. Dia banyak lah tak boleh makan. Jadi datin kata, boleh makan apa doktor? Ikan siakap 3 rasa boleh? Heish, doktor kata tak boleh. Tak payah kata 3, 1 rasa tak boleh. Tak boleh. Bahaya. Ini kolesterol akan sumbat jantung. Datin kata makan roti boleh? Roti tak boleh. Bahaya. Roti tak boleh. Jangan tak boleh. Lah kali datin pun bengang punya pasal doktor ni semua tak boleh. Jadi apa yang boleh doktor? Kata doktor, air kosong. Datuk 2 bilion dalam bank, air kosong minum. Kita RM2 dalam wallet, air sirap minum. Mending lah. Tu kata, biar kita pandang ni. Jangan pandang sudut dia mewah tu. Kehidupan, kebahagiaan yang Allah beri. Yang tu tak boleh dibeli. Kat Tesco tak boleh beli. Pergi naik Tesco. Gak tanya Haji mau cari apa? Gak tu tanya, saya mau cari kebahagiaan. Nampak? Gak tu kata hospital bahagia ada. Nampak? Ada. Mana boleh beli bahagia? Ketenangan mana boleh beli? Kurniaan daripada Allah. Bila kita rapat dengan Allah, baru Allah bagi ketenangan. Walaupun hidup kita rumah kecil je. Lah kali datin pun buka lah botol air ni buh straw masuk dalam, nak bagi datuk minum. Bila nak minum datang doktor, cannot, tak boleh. Tak boleh lagi. Tadi kata air kosong boleh. Memang air kosong tapi tak boleh minum macam ni. Habis macam mana? Ini kena bubur atas masuk wire, masuk kot lengan. Datuk minum kot lengan. Minum kot lengan dengan minum kot mulut mana sedap? Kok mulut bau sedap, ada lidah ni baru boleh rasa. Kok lengan nak rasa apa? Dah sonok minum kok lengan. Tu kata, biar kita faham di mana nikmat dan rezeki yang Allah beri. Jangan pandang pada sudut dunia, pandanglah sudut akhirat. Pandanglah Allah, kan? Jangan mengharap kepada makhluk. Kan? Kita nak naik pangkat, nak naik gaji, belum tentu dengan naik gaji tu hidup kita semakin senang. Silap-silap semakin susah. Jadi kita bukan nak naik gaji, bukan nak naik pangkat, kita nak ketenangan. Doa begitu pada Allah. Ya Allah, ikut engkau lah ya Allah. Engkau nak letakkan aku pada pangkat yang mana dan sebagainya. Cuma yang aku minta, di mana pun kedudukan aku engkau letakkanlah aku dalam ketenangan dan kebahagiaan. Walaupun hanya kerja peringkat bawah, jadi guard saja, tak ada masalah. Datuk apa tak boleh makan? Reba datuk kepala ikan terus makan. Tak ada masalah, kan? Sebab dia tak ada ni, Allah tak uji dia dengan begitu. Jadi ni dia. Lepas tu kata Syekh Mutawalli. Dan lagi kata Syekh Mutawalli, sebaik-baik rezeki ialah anak yang soleh.
Tadi serendah-rendah rezeki harta, setinggi-tinggi rezeki kesihatan, sebaik-baik rezeki anak yang soleh. Kenapa disebut sebaik-baik rezeki? Kerana rezeki itu bukan hanya kita nikmat di dunia, masuk alam barzah, sok dah mati pun nikmat tu kita dapat lagi. Sebab apa? Kerana anak yang soleh akan mendoakan kedua ibu bapanya yang di dalam kubur. Doakan sampai dia hadiahkan bacaan ayat Quran sampai untung si mak ayahnya dapat anak yang soleh. Sebaik-baik rezeki. Dan lagi kata Syekh Mutawalli, sesempurna rezeki yang paling sempurna, yang paling perfect ialah mendapat keredaan Allah. Tu paling hebat. Yang ni paling hebat. Walaupun dia mungkin tak kaya, harta tak banyak, tapi dia dapat redha Allah. Ni paling hebat. Sebab apa bila paling hebat? Dia bukan hanya dunia dia selamat, bukan alam barzah dia selamat, sampai padang mahsyar selamat. Bila Allah redha pada dia, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang kita baca ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Allah kata faqad tu maksudnya sesungguhnya, faza berjaya. Itulah orang yang sebenar-benarnya orang yang berjaya. Kita hari ni nampak berjaya tu duit banyak, kita nampak berjaya tu pangkat besar, kita nampak berjaya tu hidup dia mewah. Tu bukan berjaya. Orang duit banyak tu panggil orang duit banyak, orang rumah besar tu panggil orang rumah besar, tapi belum tentu berjaya. Allah kata orang yang berjaya, orang yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, tu baru berjaya. Walaupun hidup kat dunia dulu rumah tiang pun sengit, tak ada masalah. Biar macam mana susah pun hidup atas dunia ni, lah kali jumpa Allah masuk syurga, tu baru panggil berjaya. Jadi macam mana nak boleh ke syurga tu? Hidup atas dunia lagi ikut cara ahli syurga, dengan baca Quran. Jadi macam mana kira kalau orang mengaji sains tapi tak mengaji Quran dikira berjaya? Tak? Jadi kita biar buka, nampak Rasulullah, nampak agama. Ubahlah. Ni kita dah merdeka 63 tahun dah. Kena pula sambutan merdeka kita ni berdekatan dengan sambutan ma'al hijrah kita. Ubah, hijrahkan minda kita, bebaskan minda kita, merdekakan minda kita daripada minda penjajah. Minda kena ikut duniawi, kena nak bersaing-saing dalam masalah duniawi. Itu penjajah, itu kafir. Rasulullah tak ajar kita begitu. Rasulullah ajar kita bersaing soal akhirat. Siapa di antara kita yang berjaya masuk dalam syurga Allah, yang tu kita nak kena bersaing. Jadi ni dia kata Allah kata liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Dia mengharapkan Allah dan mengharapkan pada hari akhirat nanti. Maksud harap hari akhirat, dia mengharapkan akhirat dia nanti dia berjaya, dia jadi elok. Wa zakarallaha katsira, maka orang ini dia akan banyak menyebut-nyebut Allah. Bagi siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanahnya, ialah orang yang mengharapkan keredaan Allah, orang yang mengharapkan kebaikan akhiratnya, dan orang yang banyak menyebut nama Allah. Orang yang banyak mengingati Allah. Maksud zakara tu maknanya makna ingat. Orang yang banyak mengingati Allah, orang yang banyak ingat Allah lah, dia akan ikut cara Rasulullah. Jadi kalau kita nak jadi orang yang mengikut cara Rasulullah, 3 syarat dia. Pertama, mengharap Allah, mengharap balasan akhirat yang baik. Kemudian yang ketiga, banyak mengingati Allah. Ada 3 syarat ni, maka kita akan termasuk orang yang akan mengikut Rasulullah, orang yang akan ikut uswatun hasanah bagi Nabi SAW. Jadi macam mananya caranya? Salah satunya dengan pembacaan kitab sirah kita ni. Kita susuri sejarah baginda Nabi SAW. Moga-moga akhirnya hati kita akan berjinak-jinak dengan cara Nabi, dan akhirnya kita mengikut cara Nabi. Dengan kita ikut cara Nabi, akhirnya Nabi masuk syurga, kita pun masuk syurga, insya-Allah. Jadi cukup sekadar ni dulu, dan kita akan sambung nanti kuliah yang akan datang pula muka surat yang kedua, berdasarkan kepada ayat di atas. Di situ lah. Tolong tandalah. Jadi cukup sekadar tu dulu. Jadi macam biasa, mana kuliah saya pergi, kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar, Berwas. Jadi pakar-pakarlah membeli
sambil menderma, insya-Allah. Moga-moga dengan hasil pembelian tuan-tuan kami dapat duit dan dapat memajukan sekolah dan meneruskan sekolah. Moga-moga daripada hasil itulah kami dapat menghasilkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang yang akan terus istiqamah membimbing ummah kepada ajaran Islam yang sebenar, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.